ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kurniaan nikmat yang begitu banyak yang kita tidak mungkin mampu untuk mengira nikmat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mengira-ngira atau menghitung-hitung nikmat Allah itu, pasti kamu tidak akan dapat mengira. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, di mana pada kesempatan ini saya biasanya membawa tajuk-tajuk di bawah manhaj Haraki dalam sirah Nabawiyah. Namun demikian, saya ingin mengajak kita juga merenungkan bahawa sirah Nabawiyah itu sendiri adalah satu pembahasan yang sangat luas, ya, dan dilihat oleh para pengkaji daripada berbagai sudut. Ada yang melihat sirah Nabawiyah ini sebagai rentetan peristiwa sahaja, maka yang menjadi concern mereka adalah lebih kepada kronologi peristiwa itu sendiri, ya. Ada yang melihat sirah Nabawiyah ini dari sudut hukum, contohnya, ya. Dari sudut hukum penting untuk mengetahui sirah ini, sebab bila kita tahu ada dua kejadian di mana baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan dua perkara dengan cara yang berbeza atau bahkan bertentangan. Dulu boleh, kemudian tak boleh. Maka penting bagi kita mengetahui yang mana yang dahulu, mana yang kemudian. Sebab yang kemudian itu adalah nasikh, yang memansuhkan apa yang terdahulu daripadanya, ya. Jadi itu satu kegunaan dari segi tasyri', ya, iaitu dari segi pensyariatan hukum. Kemudian dari sudut dakwah, kita melihat dari fasa-fasa dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, metodologi yang baginda gunakan pada keadaan-keadaan tertentu, ya, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam, yang itu kita bahas daripada tajuk ke tajuk dalam manhaj al-Haraki dalam sirah Nabawiyah, ya. Yang kita maksudkan dengan al-Haraki di sini ialah harakah. Harakah maksudnya pergerakan, atau pergerakan tidak sekadar dibahas oleh kita daripada ruang yang kosong. Maksudnya kita pandai-pandai sendiri nak membahas begini metodologi dakwah yang bagus, begini kita sarankan mengikut pandangan-pandangan ada di falsafah tertentu. Tetapi kita merujuk balik kepada satu peristiwa ke satu peristiwa yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat kita fahami bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam menangani keadaan-keadaan yang dari semasa ke semasa sentiasa berubah, bahkan latar belakangnya pun berubah. Perkara yang sama tetapi dengan jumlah orang yang berbeza, orang yang berlatar belakang berbeza, bahkan jumlah orang yang berbeza, ya. Jadi ini merupakan perkara yang perlu kita pelajari tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey, berikutnya kita membacakan juga daripada peristiwa-peristiwa ini supaya kita dapat kaitkan, terutama sekali dengan situasi umat pada hari ini, di mana pada hari ini kita ketahui umat Islam
secara kuantitinya tidaklah sedikit. Walaupun bukan agama yang mempunyai penganut yang teramai dibandingkan dengan agama Kristian, tetapi kalau kita mengambil kira orang Kristian ni, mereka sebenarnya bukan daripada satu agama. Kalau kita tengok orang Kristian, Katolik dan Protestan contohnya. Kalau orang Protestan jadi Katolik, Katolik jadi Protestan, dia kata apa? Dia kata saya telah ubah kepada agama Katolik. Dia tak kata dia tukar mazhab kan? Dia kata saya telah convert to be a Catholic. Jadi ini kalau kita ambil kira begitu, maka umat Islam yang mana kita mengamalkan Islam ni, tak kiralah apa-apa mazhab yang kita pegang, maka kita boleh hidup di satu tempat yang sama, kita boleh sembahyang di masjid yang sama. Maka mengambil kira begitu, maka umat Islam lah yang terbesar dunia ini dengan jumlah yang kira-kira 1.6 bilion ya. Namun demikian, kita menghadapi banyak kelemahan dari segi mentadbir umat itu sendiri, bahkan mentadbir kekayaan umat itu sendiri. Boleh dikatakan 70% kekayaan muka bumi ini ada di bumi di mana orang-orang Islam itu hidup, tetapi kita hanya mentadbir sedikit sahaja daripada kekayaan bumi itu. Jadi ini memerlukan kita memahami lebih-lebih lagi ya, sirah Rasulullah SAW untuk kita terus unggul mengatasi umat yang lain. Okey, jadi saya insya-Allah saya teruskan ya, di mana pada pembahasan kali ini saya mulakan satu pengkisahan di mana terdapat dalam Sahih Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata pada satu malam Rasulullah SAW baginda berjaga. Sewaktu datang di Madinah dan baginda berkata atau bersabda, seandainya ada orang saleh daripada sahabatku yang menjagaku malam ini, maka Aisyah pun meneruskan, di saat kami tengah berbincang, baginda mendengar suara dentingan senjata beradu, dentingan senjata logam kan, beradu. Kemudian baginda bertanya siapa itu, maka yang menyahut itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ditanya, apa yang mendorong kau ni? Aku merasa khawatir terhadap dirimu, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka aku datang menjaga. Rasulullah SAW mendoakannya dan kemudian pergi hidup. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah setiap malam ada yang menjaga hinggalah turun ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada gangguan manusia. Rasulullah SAW kemudian berada di jendela. Kemudian baginda bersabda, ya sahabat-sahabat, kalian pulang, kerana Allah SWT melindungi aku daripada gangguan manusia. Jadi Rasulullah telah diberikan pengetahuan sebelumnya tentang bahaya sesuatu dan latar belakang pertempuran. Kerana itu baginda selalu waspada. Baginda tidak pernah tinggal atau menginap di satu tempat, melainkan baginda pasti akan berjaga sepanjang malam. Ini menjadi tabiat ya. Kita berjaga juga kan, tapi berjaga tak dapat tidur pasal memang tak biasa tidur awal. Kalau kita habis, kalau zaman sekarang ni berjaga sebab banyak gadget, teknologi, tangan ni memang sentiasa laku je kan. Facebook sentiasa update je. Tengah malam kalau sana tak ada apa-apa, dia tulis kat situ, tak ada apa-apa lah kan.
Ada sentiasa berjaga. Tapi baginda SAW berjaga atas sebab apa? Kewaspadaan daripada musuh. Sehingga dijanjikan oleh Allah SWT, baginda akan dilindungi daripada bahaya manusia. Jadi Rasulullah memang mengharap ada yang menjaga baginda setiap malam. Kekhawatiran terhadap buruknya suasana ini dapat dirasai oleh para sahabat. Jadi begitu baginda menyebut, datang ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bukan baginda saja yang merasa begitu, tetapi sahabat-sahabat pun merasa risau dengan keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadi pada Sa'ad bin Waqqas secara naluri tergerak ketika baginda mengharapkan ada orang menjaga. Jadi penjagaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini menjadi jadual tetap hinggalah turun ayat yang saya bacakan tadi. Ini ditegaskan juga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejak ada ayat itu, maka baginda menunjukkan ini. Memang orang kata ini Nabi. Nabi kalau Allah janji, dah tentulah baginda akan yakinlah. Tapi kalau kita manusia ni kan, manusia biasa ni, itu bukan teman iman kita. Kalau turun ayat ni memang memang ayat itu begitu, tetapi kan kita mesti ada kekhawatiran kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam hal ini saja, dalam hal-hal yang lain pun, ya. Dalam hal-hal lain, dalam dari segi hukum, ini kalau kita ikut hukum ni, boleh ke Malaysia ni maju kan? Dia selalu diingatkan oleh pemimpin-pemimpin yang memusuhi Islam. Kalau kita nak kata, kita nak bawa hukum Islam, kita nak daulatkan Islam menjadi satu gaya hidup kita, dia kata ini membahayakan Malaysia dari segi ekonomi, ya. Tapi kalau kita kata kita nak galakkan judi, mungkin ramai yang sokong. Dia kata sebab negara-negara yang banyak macam mengadakan judi sebagai satu sumber pelancongan ni, dia kata maju. Jadi itu gambaran manusia, gambaran oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi ayat-ayat Allah ni, saya nak bagi satu contoh lagi tentang ayat Allah ni. Ada dalam agama yang lain. Contohnya dalam Bible ni ada seorang padri. Dia nak membuktikan bahawa ada ayat dalam Bible ni bahawa jika dia beriman kepada Yesus, maka dia akan selamat daripada bahaya binatang berbisa dan juga bahaya racun. Maka dia cuba membuktikan depan jemaah padri ni, membukti depan jemaah dia. Ternyata bila dia patut ular, dia mati. Kan? Bukan maknanya Bible itu tidak ayat ini tidak betul. Bukan hanya ayat itu betul, tapi Bible itu sendiri tak betul. Tak? Jadi macam mana nak dipercayai? Jadi kadang-kadang orang berdasarkan ketidakyakinannya kepada apa yang telah terbukti tak betul dalam agama lain, dia fikir Islam itu satu agama juga. Contohnya ya, satu ketika dahulu sebelum berlakunya Renaissance di Eropah, seluruh hidup orang-orang Eropah ni, mereka ini dikuasai oleh kekuatan gereja, keyakinan pada gereja. Kemudian gereja-gereja ini sampai ke satu tahap pengetahuan-pengetahuan yang sepatutnya tidak mereka masuk campur pun, maka mereka masuk campur juga. Kes seperti Galileo Galilei contohnya kan, Galileo Galilei mengatakan bahawa pusat peredaran alam semesta pada dia ketika itulah adalah matahari. Tapi orang tak boleh percaya. Macam mana nak percaya matahari sebagai pusat peredaran sistem tata suria kita kan? Masa tu kita tak boleh kata tak ada satu sistem tata suria. Sebab kita tengok hari-hari matahari tu, dia terbit daripada timur, terbenam di barat. Dia terbit daripada timur, terbenam di barat, kan? Jadi apabila Galilei membawa satu teori tentang heliocentric, maka gereja-gereja pun mengancam dia. Dia kata, engkau cakap lagi begini kami hukum tu. Ya, cakap begini kami bakar. Gereja-gereja pun masuk campur dalam bab-bab berkaitan dengan pengetahuan ataupun perkara yang sebenarnya kita boleh letakkan pada sains saja. Jadi akhirnya oleh kerana terlalu banyak peristiwa begini berlaku,
kuasa gereja akhirnya diambil alih oleh kuasa yang sekular lah, raja-raja. Kalau dulu raja tunduk pada gereja, lepas tu sebaliknya. Jadi ini menjadi sejarah hitam tentang agama. Kepada orang-orang Eropah, ini adalah sejarah hitam tentang agama. Dia kata agama ni superstition, perkara yang tak betul. Sebab tu kita tak boleh bawa agama ni kepada public space. Jadi bagaimana sikap mereka kepada agama itu akhirnya ditiru juga oleh orang Islam. Ya, orang-orang Islam yang dijajah oleh kuasa-kuasa barat, mereka juga punya sikap yang sama kepada agama Islam. Dia fikir kalau di barat orang tidak boleh menerima agama, sebab agama ni mengandungi banyak perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh memberi solusi kepada kehidupan masyarakat. Maka dia fikir Islam pun apa beza dia? Kenapa perkara ini berlaku? Sebab itu perkara ni berlaku tadi sebab ketidakyakinan kita kepada Al-Quran. Bagaimana kita boleh yakin sedangkan kita buka Quran pun tidak? Kita kaji sirah Rasulullah pun tidak. Kalau kita kaji pun kita anggap itu sebagai cerita dongeng saja. Sebab dari kecil mungkin dibacakan cerita tentang 1001 malam. Kita diberikan atau cerita-cerita dongeng Eropah, cerita Rapunzel lah, Snow White lah, kan? Kita ingat bila kita baca Quran, kita anggap sama, serupa dengan cerita-cerita itu berlaku. Itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai amani, ya, iaitu dongeng-dongeng berlaku. Inilah yang perlu kita hapuskan dalam diri kita. Okey, kita balik kepada bagaimana tadi, sirah Rasulullah SAW. Bila turun ayat ini, baginda sudah tentulah yang paling meyakini dan meyakinkan para sahabat bahawa baginda dilindungi. Jadi perintah ini juga jelas khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca ayat ini, wallahu ya'simuka, ka ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, tidak ditujukan kepada kafatin nas, tidak seluruh manusia. Kita tak boleh berdalilkan dia kata ini wallahu ya'simuka, ka ini ditujukan pada kamu. Maknanya siapa yang baca Quran, maka dia itulah yang dimaksudkan dengan ka di sini. Tidak. Dalam konteks ini khas kepada Rasulullah SAW. Sedangkan untuk manusia biasa masih diperlukan penjagaan yang ketat untuk menghadapi sesuatu yang tak terduga, iaitu mereka yang mempunyai kedudukan kepimpinan. Apalagi musuh diperkirakan berkeliaran di sekitar. Kaum Yahudi atau kaum musyrikin atas kehendak sendiri atau atas sebab perintah pimpinannya melakukan berbagai-bagai sabotaj terhadap kepimpinan Islam maupun angkatan bersenjata. Bagi pergerakan Islam yang pernah kehilangan pimpinan atau dihancurkan markasnya atas sebab sabotaj musuh, ini perlu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga pimpinan atau markasnya, supaya mereka ini jauh daripada sergapan musuh, supaya perlindungan Allah SWT yang sebab itulah perlindungan Allah ini khusus, kita katakan khusus kepada Nabi SAW. Jadi kita tak lupa daripada pelajaran Umar bin Khattab contohnya. Meskipun sudah menjadi khalifah, meskipun menjadi Amirul Mukminin yang paling berkuasa di kalangan umat ketika itu, Umar pun tidak lepas daripada sabotaj. Sedangkan Umar berada dalam puncak pemerintahan, kejadian ini masih menimpa juga atau menimpa kepada Uthman dan menimpa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga-tiga mereka ini kita ketahui dalam sejarah mereka semuanya mati dibunuh, kecuali Sayyidina Abu Bakar yang tidak mati dibunuh, ya. Jadi oleh kerana itu, bila ada pemimpin Islam yang besar yang memerintah dengan adil, maka pemimpin ini perlu dijaga keselamatannya daripada gangguan musuh. Sebab musuh tidak mungkin senang hati dengan keadilan dan kemakmuran yang dinikmati oleh umat Islam. Ada kalanya musuh melakukan, kalau kita sebut sebagai infiltration, menyusup ke dalam, sehingga dengan nekat membunuh pemimpin sendiri. Kalau kita lihat di sini Uthman dan Ali, mereka ini tidak terbunuh secara rahsia tetapi secara terbuka.
oleh orang-orang yang disusupkan. Bahkan ketika solat. Ini yang kita lihat bagaimana musuh pasti akan merasa terancam dan pasti mereka akan mengancam. Jadi situasi seperti ini elok sekali ya. Kalau boleh, kalau tengok TV itu kita tak tengok FA Cup saja, ataupun Confederation Cup saja. Tapi kalau boleh sekarang ni kita beri perhatian kepada satu peristiwa yang kita boleh anggap besar sekarang sedang berlaku di Mesir. Kalau TV kita tak apa, saya tak boleh harap. Fakta pun tak betul. Contohnya semalam dengan berita dia kata rakyat tidak berpuas hati dengan negara yang dipimpin oleh parti pemerintah Ikhwanul Muslimin di Mesir. Membezakan parti dengan jemaah pun tak andai. Tengok TV kita. Ikhwanul Muslimin bukan sebuah parti. Ikhwanul Muslimin itu satu jemaah dan boleh dikatakan bukan jemaah politik. Yang menjadi parti dia adalah Hizbul Hurriyah wal Adalah ataupun FJP, yang kita lebih kenal FJP lah, Freedom and Justice Party kan. Kalau kita sebut Hizbul Hurriyah wal Adalah, apa benda kan? Dia tanya, ini produk baru di Mesir ke? Produk tu bulan puasa macam tu kan? Jadi kita ingat bahawa bagaimana yang berlaku dengan Presiden Morsi sekarang. Presiden pertama di dunia ini, seorang hafiz Quran, doktor dalam bidang engineering. Dia dalam di bawah kepimpinan dia ataupun parlimen pada masa ini 20 orang hafiz Quran. Dan Presiden Morsi ini mendapat dukungan 67% rakyat membuat pilihan secara langsung presiden, kan? Bukan presiden tidak dilantik melalui wakil rakyat, tapi pilihan rakyat langsung. Jadi siapa kita nak jadi presiden? Pangkat presiden. Coba kakak di Malaysia ni, kalau kita ada pilihan raya Perdana Menteri langsung, kita kata, bukan melalui dewan, kakaknya siapa yang boleh jadi Perdana Menteri Malaysia ni? Yang ada dia sekarang pun 47% je dukungan, kan? Itu contoh gitu ya. Jadi dia seorang pemimpin yang telah pun dipilih secara demokratik, tetapi di media-media seluruh dunia ditiru oleh media Malaysia, menunjukkan seolah-olah Morsi ini sekarang ini sedang terancam sebab rakyat Mesir sebahagian besarnya tidak suka pada Morsi, seolah begitu. Kalau ada perhimpunan dekat Medan Tahrir ditunjukkan, tetapi ada perhimpunan besar lagi, satu kawasan dinamakan Raba'ah Adawiyah di Kairo, tak masuk TV pun, TV Malaysia sama. Ini bagaimana keadaan kalau seorang pemimpin yang mengherankan. Dr. Yusuf Qaradawi kata, kalaulah rakyat Mesir ini 30 tahun mereka tahan dipimpin oleh seorang diktator, dia kata, takkanlah seorang pemimpin yang sedang hendak membaiki Mesir belum pun cukup setahun mereka kata tak boleh tahan. Yang sebenarnya dalam di sebaliknya ialah golongan nasionalis, golongan sekular yang ada di belakang, dan selama ini mereka menikmati kehidupan di bawah dictatorship Hosni Mubarak. Golongan yang dikatakan kulul. Ini ada macam-macam istilah yang baru yang muncul sekarang, termasuk tamarrud dan sebagainya. Jadi inilah suasananya. Jadi perkara ini kita lihat sejak daripada zaman Rasulullah SAW mula-mula lagi memegang tampuk kepimpinan Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sudah dapat merasakan bagaimana musuh-musuh sentiasa mencari jalan untuk meruntuhkan kekuatan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita perhatikan pula satu keadaan lain. Jadi tidak keseluruhan penyampaian saya ini dia bersifat kronologis. Jadi kita lihat bagaimana pula dalam keadaan perang ya. Kita lihat bahaya ternyata tidak saja tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga terhadap kaum muslimin keseluruhannya.
Dalam hal ini kalau kita merujuk pada satu riwayat di mana Ubay bin Ka'ab dia bercerita seperti berikut. Begitu Rasulullah SAW bersama sahabatnya datang ke Madinah dan dilindungi serta ditampung, baginda ini dijaga, boleh dikata disediakan tempat oleh kaum Ansar. Maka bangsa Arab bersekutu untuk memerangi kaum muslimin siang dan malam, siap dengan senjata di tangan. Ini poin siang dan malam siap dengan senjata di tangan yang pun kita kena ambil. Begitulah musuh Islam, mereka tak pernah letih untuk memikir macam mana nak menghancurkan orang Islam. Tapi kita cepat letih. Kita kalau berjuang sikit rasa bosan pun kita dah berhenti dah. Betul tak? Kata berjuang, istilah kita ni, saya berjuang untuk Islam, tapi kadang-kadang ni boring lah. Apa tak ada apa. Jadi kita mudah mengeluarkan kata-kata atau keluhan yang sebenarnya keluhan kita itu menimbulkan satu ataupun menyebarkan energi negatif kepada motivator sekarang suka menggunakan istilah energi positif dan negatif macam yin dan yang juga ada unsur-unsur khurafat Cina ada juga ni. Jadi bila kita mengeluarkan kata sekarang kan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Social networking, Twitter, tak apa lagi lah. Saya tak tahu lah macam-macam software, ada chat on, ada line, macam-macam kita gunakan. Satu je berkata kita, alah, sebab waktu-waktu orang baca. Tengok macam saya punya Facebook tu, friend dia hampir 4,000 orang. Bila saya kata, alah, macam tu je, 4,000 orang baca, kan? Dia kata, ustaz pun mengeluh, dia kata. Apalagi saya yang tak ustaz ni, baru ustaz ni. Jadi perkara-perkara negatif ni kita jangan mudah-mudah nak jangan mudah-mudah nak hebahkan. Kadang-kadang tak ada kerja pun kita masukkan sebagai status. Itu perkara-perkara yang sangat negatif yang tidak memberi faedah. Jadi kita lihat begini, kalau kita fikir tadi macam mana yang digambarkan oleh Ubay bin Ka'ab ni, musuh kita siang malam siap dengan senjata, siap menjadi ruang untuk menyerang kita. Kalau kita ingat musuh-musuh kita begitu, barangkali kesempatan untuk tidur pun kita tak terfikir. Dia tahu, aku sedang tidur ni, kita musuh sedang mengasah senjata, sedang meningkatkan persenjataan mereka, sedang menambah peluru-peluru, sedang mencari ruang untuk menyerang saudara-saudaraku yang Islam dekat mana tak kisah. Tetapi kita dengan nyenyak tidur. Kalau kita perhati, tak tidur pun kita tak ada masa. Jadi hal seperti ini perlu diketahui oleh para pemuda Islam, apalagi yang memiliki senjata untuk merobohkan sistem kekafiran. Bukan hanya kekafiran itu sendiri, dia tidak berlaku semata-mata dengan kekafiran, tetapi ada sistem yang menuju ke arah itu. Kalau pada hari ini yang menjurus kepada kekafiran itu ialah segala hal yang menjauhkan orang-orang Islam, orang-orang muda terutama sekali daripada kehidupan Islam itu sendiri. Para ulama yang mentafsirkan ayat-ayat seperti walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan redha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu terhadap diri kamu, sehinggalah ataupun malaikat kamu nanti ikut millah mereka. Ikut apa? Millah ini tak semestinya agama, tetapi juga gaya hidup. Kamu mungkin tidak menjadi Yahudi, kamu mungkin tidak menjadi Nasrani, tetapi gaya hidup kita ni dah tak ubah seperti orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Dalam hal ini saya juga boleh sentuhlah satu perkara. Kadang-kadang kita ni kita fikir kalau kita menggunakan kalau kita berpakaian sunnah, kalau kita gaya hidup kita makan sunnah, baca doa, kadang-kadang kita fikir sebab permainan media ni, ini nanti menakutkan orang bukan Islam. Kadang-kadang begitu. Jadi kita fikir, kalau saya tak pakai songkok ni mungkin lebih mudah kalau kita approach budak-budak bukan Islam. Kadang-kadang dia fikir macam tu. Tapi dari satu perspektif yang lain, sebenarnya kita seolah mengiyakan pandangan orang bukan Islam bahawa kalau orang bersongkok seperti ini, kalau dia berjanggut, kalau dia merisai, ini memang sah ada ciri-ciri teroris. Contoh begitulah kan. Kita seolah mengesahkannya. Patutnya kita tolong untuk tidak mengesahkannya. Walaupun kamu sangka macam saya ni macam teroris kita, tapi tengok bila kita bercampur, bergaul, ternyata
kita adalah lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Jangan kita tolong mereka. Ada sudah dia tanya saya macam tu, Ustaz fikir, adakah bijak kita kalau kita nak mendekati orang bukan Islam, dia kata pakai kopiah macam ustaz. Dia cakap macam ustaz ni, pakai berjanggut macam ustaz. Dia cakap macam tu. Saya kata jangankan di TV, kalau saya pergi luar negara pun saya pun pakai begini juga. Memang kadang-kadang sampai ke luar negara yang tidak begitu bersahabat dengan orang Islam ni, sampai 2-3 round dia tengok senarai ni. Lepas tu scroll lagi benda 3 kali ni, sah tak ada nama, baru dia release kita, cop jalan. Jadi jangan heran. Tapi janganlah kerana itu, saya takut nanti di airport saya lama, kemudian saya tak boleh pakai kopiah ni, jamu semua cukur semua bersih. Semata-mata kita takut dicap. Sepatutnya kita membuktikan image, atau actually kita manage persepsi mereka, persepsi mereka. Okey, sekarang kita teruskan Jadi ini keadaan yang harus kita bersedia untuk berdepan dengannya. Namun sering kali mereka mengira masalah tersebut selesai begitu saja dan berakhir pertempuran. Setelah itu semua kekuatan di bumi akan begitu saja tunduk kepada kedaulatan Islam. Jadi kita kalau kita salah cara membaca sejarah, maka walaupun kita lihat dalam pasal kedua banyak sejarah menulis tentang peperangan ini, peperangan itu, besar ataupun kecil, ghazwah ataupun sariyah, kita jangan mengambil pengajaran bahawa peperangan itulah yang menjadi inti kepada perkembangan Islam. Tetapi sebaliknya, hal-hal yang berlaku, perkara-perkara prinsip di dalam peperangan itu hendaklah kita jadikan sebagai panduan. Okey, seterusnya kita lihat masalahnya lebih jauh dari itu. Sikap tegas terhadap musuh untuk menegakkan kedaulatan Islam adalah langkah pertama yang harus kita ambil. Sebagaimana tercermin di dalam perang Badar, pertempuran yang pertama dalam Islam ini merupakan titik, boleh dikatakan titik perubahan dalam membentuk kedaulatan Islam yang sekarang. Setelah itu tidak ada perjanjian dengan kaum kafir atau musyrik melainkan setelah tegaknya kedaulatan Islam. Jadi untuk itu, bila sebuah gerakan Islam ini hendak menegakkan kedaulatan Islam, hendaklah kita galak ataupun kita kumpulkan kekuatan daripada sudut mana pun untuk menjadi satu pooling resources. Kalau dalam istilah apa ni, korporat moden kita, pooling resources, jangan sampai terpecah-pecah untuk menjaga kedaulatan ini. Jadi saat tegaknya negara Islam pertama di muka bumi Allah, yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap muslim yang berusia baligh maka diwajibkan menjadi tentera di medan peperangan. Kalau kita lihat konvensyen perang pada hari ini kan, dia ada istilah civilian, ada istilah military, ada istilahnya. Tapi dari sudut Islam, civilian dan military ini, itu ikut keadaan orang ni, dia balik atau tak balik. Jadi kalau dia balik, ada kekuatan fizikal, kalau cacat tak masuklah. Kalau terlalu tua pun tidak masuk dalam kumpulan yang dikira sebagai military. Jadi yang balik, yang berkekuatan, ini adalah military belaka. Saya ingat satu ketika dulu, perang Bosnia, dikatakan menyelamatkan orang-orang Bosnia. Bahkan ada yang dibawa ke Malaysia, ditunjuk kat TV. Mangsa peperangan Bosnia dibawa ke Malaysia. Dia tengok tubuh orang lelaki gagah-gagah belaka. Ini nak diselamatkan apa daripada perang? Patutnya mereka ini ikut perang sebab melawan musuh yang sedang musuh Islam. Tapi kita datang ke sini untuk kita bagi makan. Yang sebaliknya pula, dalam peperangan Bosnia tu, ramai yang suka lawan. Orang-orang Indonesia pergi sana, orang-orang, kalau lagi-lagi lah orang macam Chechen, ramai mujahidin Arab yang datang pergi ke
ke Amerika Bosnia ketika itu. Yang datang ke sana kahwin orang Bosnia pun ada juga. Contoh seorang ustaz selebriti kita sini pun ada kahwin orang Bosnia kan. Jadi kita lihat apa namanya, dalam hal ini ada ketetapan tertentu. Kita lihat bagaimana Islam itu dijaga. Jadi ini semua umur yang layak ni. Kalau ada pengisytiharan ni, kita semua ni adalah umur yang layak pakai. Tapi mungkin nanti ada bila buat testing fizikal, ramai yang tak layak. Kalau kereta pun tak mampu kan. Ini kita lihat ada yang ikut program Muhammad Al-Fatih kan, Ustaz Syahri suruh tolak kereta jauh-jauh kan. Menggambarkan bagaimana Muhammad Al-Fatih buat kapal berapa 5 km di daratan, kemudian tolak pergi ke laut. Itu pun kita tak mampu. Macam mana nak bawa senjata berat? Jadi kita lihat, maknanya kekuatan kita sebagai Muslim ni tidak hanya kepada kekuatan ilmu, tetapi menterjemahkan ilmu itu kepada gerakan, menterjemahkan ilmu itu kepada kekuatan fizikal kita, menterjemahkan ilmu itu secara taktikal dalam menyediakan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Termasuk kekuatan fizikal hendaklah secara konsentrate, bukan sekadar kebetulan dia ni badan besar sasa, tidak, tapi secara konsentrate. Jadi kita tengok ramai di antara kita memang tak terlibat sukan. Bahkan sukan kita yang paling aktif saja sukan jari. Kalau tidak SMS, ketuk jari, cyber warrior. Ini yang paling popular pada masa ini lah. Kata dekat Facebook bukan main ni. Semangat yang tinggi dan keberanian yang luar biasa. Tapi bila sampai ke lapangan, dialah yang paling awal lagi. Jadi kita lihat ini tidak boleh berlaku ya. Okey, terus kita lihat pada hari-hari pertama kaum muslimin menghadapi ancaman serangan setiap saat di Madinah. Mereka tidur seakan-akan mereka ni bersanding dengan senjata, tidur dengan senjata, dan bangun selalu dengan senjata yang sudah siap untuk digunakan. Mereka telah berjanji melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka berjanji untuk melindungi anak dan isteri mereka sendiri. Mereka tetap istiqamah atas ucapan ini. Ada sahabat kukuh kaki mereka atas pendirian mereka walaupun ada ancaman musuh. Jadi ini perlu diperhitungkan oleh seorang pemimpin, bahawa tidak selalu dibayangkan bahawa kemenangan sebuah pertempuran ini berarti selesainya persoalan dengan musuh. Tidak. Selepas satu pertempuran, maknanya musuh akan bersedia untuk satu pertempuran lain. Namun selesai satu tahap akan menambah semangat di tahap yang berikutnya. Sebab jihad berjalan terus hingga ke akhir zaman. Dan kuda serta kendalinya di kandang tetap kita siagakan sampai ke hari kiamat. Jadi beginilah keadaan kita apabila kita meletakkan diri kita sebagai orang-orang yang sepatutnya membela agama Allah SWT. Kita sepatutnya mengambil kira bahawa di sekeliling kita akan sentiasa ada musuh-musuh untuk mencari ruang-ruang kelemahan kita. Kalaulah Islam ni hendak dikalahkan oleh musuh kita, kita kenalah mengelakkan diri kita sebagai titik kelemahan itu. Tetapi kalau Islam ini hendak dimenangkan oleh Allah SWT, maka pastikan kita adalah sebahagian daripada kekuatan itu. Kita tak mungkin menjadi satu-satunya kekuatan Islam, tetapi kita boleh menjadi sebahagian daripada kekuatan Islam itu sendiri. Dengan kita, kalau macam sekarang ini, kekuatan kita pada ilmu. Bukan bermakna kalau kita ni mesti bersedia untuk berperang, maka kita jadi perang. Tidak. Dalam keadaan kita tidak berperang, kita bina kekuatan kita, kita bina ekonomi kita. Dalam keadaan umat Islam yang ada sekarang ini, banyak benda yang terlalu pecah kacil, ya? Jadi dari segi ilmu pun lemah. Ilmu tentang Islam itu sudah lemah. Bagaimana hendak mendepankan Islam sebagai satu sistem kehidupan yang syumul, yang menyeluruh. Tak mungkin kita memperjuangkan Islam yang syumul dalam keadaan kita sendiri tidak memahami
sumber Islam yang asasi sekali. Al-Quran kita tak baca, hadis-hadis Rasulullah SAW yang lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran itu pun lagi kita tak baca. Bahkan tidak sedikit daripada antara kita ini lebih banyak mencari sumber-sumber yang memberi gambaran negatif, terutama sekali tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya baru semalam terbaca tentang bagaimana orang memperdekatkan, mengatakan bahawa kita ramai orang Islam ini diperlembukan oleh Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah. Ya, bagaimana mereka boleh berpendapat demikian? Saya pun ragu sama ada mereka ni orang Islam atau bukan. Ni baru kita baca sedikit. Bahkan menyebut-nyebut tentang wujudnya Ahlussunnah wal Jamaah yang kononnya telah diperbodohkan. Ini ada satu golongan yang kononnya mereka ini hanya berpegang pada Quran, tidak berpegang pada hadis. Golongan anti hadis. Kalau dahulu ni golongan ini, kalau di Malaysia ni dipimpin oleh Kasim Ahmad, dah lama tak dengar, masih hidup lagi Kasim Ahmad ni, lama tak dengar dah. Nama jemaah dia Jemaah Al-Quran Malaysia. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris mereka ada website dan sebagainya mengatakan the Quran only jemaah. Quran only, maknanya tak ada hadis-hadis ni, tak ada. Kalau dia ini Amaliyah Syarikat, mereka ni golongan yang dulu dipelopori oleh Dr. Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ni pun dia mati dibunuh. Ya. Dia salah satunya dia sendiri juga mengaku Nabi. Yang apa ni, yang mengetengahkan COVID-19. Dan yang anehnya, Syekh Ahmad Didat pun salah seorang daripada yang memasarkan teori COVID-19 ni. Mungkin dia bukan mengikut Rashad Khalifah, tetapi terperangkap juga dengan teori COVID-19 ni. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Islam akan sentiasa berdepan dengan musuh, dan kita janganlah menjadi pemuda-pemuda yang menganggap bahawa seolah-olah keadaan sekarang ini tidak ada apa-apanya, tidak mengancam, kita tidak perlu bersedia. Tak apalah kalau kita tahu ilmu sedikit tentang Islam. Tiap-tiap hari kita dah cukup solat 5 waktu kita, tak perlulah kita nak tambah-tambah yang lebih-lebih. Tapi kita lebih-lebih lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang akan datang ni. Mudah-mudahan dalam Ramadan yang akan datang ini kita jadikan Ramadan kita ini sebagai Ramadan yang terbaik. Kalau kita anggap Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir, Ramadan ini merupakan Ramadan bulan ibadah. Sebenarnya asal tadi saya nak bincang dari sirah Rasulullah SAW dari sudut ubudiyah. Tapi banyak perkara yang mungkin banyak kesempatan kita akan bincangkan sepanjang Ramadan tentang bagaimana sirah sifat ubudiyah Rasulullah SAW ini boleh dijadikan sebagai penghidup Ramadan kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza bi